Jadi pengenalan pada sirah. Sirah ini adalah perjalanan hidup Nabi. Tahun lepas dah belajar kan. Jadi tahun ni kita akan belajar dengan lebih detail lah mengenai Nabi. Jadi Ustaz dah share screen. Semua dah nampak. Jadi Ustaz tunjuk buku teks lah. Okey, Ustaz harap semua ada buku teks. Ustaz harap semua ada buku teks. Sekiranya tak nampak ke skrin Ustaz share ni, boleh buka buku teks lah. Muka surat berapa? Muka surat 1 lah kot. Muka surat 1. Siapa yang tak nampak lah. Siapa yang nampak tak apa, boleh tengok skrin ni. Okey. Jadi pertama sekali kita akan belajar mengenai sirah. Okey. Pelajaran pertama ni tak apalah, yang di akhir pembelajaran murid dapat ni tak apa. Yang tu tak apa. Tapi kita akan belajar tajuknya adalah Ustaz nak minta seorang baca. Yang Ustaz garis tu. Siapa Siapa nak baca? Volunteer lah. Volunteer dulu. Ustaz nak sebut nama lagi lah. Siapa nak baca yang Ustaz garis tu? Siapa? Senyap. Senyap Ustaz pilih. Ustaz pilih habis siapa nak baca? Saya. Boleh baca. Siapa yang cakap saya? Saya. Baca. Peristiwa Tak. Yang Ustaz garis. Yang Ustaz garis. Dalam skrin. Baca yang tu. Pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Okey, bagus. Terima kasih Hasim. Di akhir tak payah di akhir, tak payah. Yang Ustaz garis saja. Okey, baik. Okey, hari ni kita tajuk yang kita akan belajar mengenai sirah ni adalah pelantikan. Bukan pelantikan pengawas. Bukan pelantikan ketua kelas, tapi pelantikan Nabi Muhammad. Daripada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Daripada Nabi nak jadi Rasul. Daripada Nabi jadi Rasul. Rasul ni lebih tinggi lah. Rasul ni orang yang menyampaikan kitab lah. Maksudnya Quran, Taurat, Zabur dan sebagainya itulah. Itu dipanggil Rasul. Nabi ni orang yang mengajak kepada kebaikan. Zaman dulu ada Nabi. Zaman dululah. Sebelum pada zaman Nabi lagi. Nabi Muhammad kita ni Nabi yang terakhir lah. Cuma nak cerita, sebelum pada tu ada Nabi, tapi bukan Rasul. Ada yang bukan Rasul. Dia tak ada menyampaikan melalui dia tak ada diturunkan kitab pun. Tak ada wahyu pun. Tapi Nabi ni maksudnya orang yang menyampaikan kepada kebaikan lah. Zaman dulu jap ada orang mau masuk. Okey, jadi itulah kita akan belajar, iaitu pelantikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni dilantik sebagai Rasul, orang yang akan menyampaikan kitab. Kitab tu maksudnya Al-Quran, diturunkan Al-Quran. Kitab yang terakhir di muka bumi kita ni lah. Okey, baik. Jadi kita tengok seterusnya. Seterusnya muka surat yang kedua ni. Jadi unit 1. Ustaz nak minta seorang baca. Ustaz nak tengok kamu baca je. Ustaz tak nak Ustaz baca pun. Kalau Ustaz baca bosan, biarkan kamu baca pula. Okey, siapa volunteer nak baca? Selain Asim lah. Asim dah baca dia. Siapa nak volunteer? Sukarela nak baca? Banat lah pula. Banding tadi Banding dah. Banat pula. Nak baca. Siapa tu? Boleh baca je. Yang daripada atas tu. Yang daripada atas sekali. Jap. Tak dengar Dengar. Okey, bagus. Okey, baca bawah. Okey, berhenti sekejap Ustaz terang dulu. Kita hari ni sebelum Nabi ni macam mana dia jadi Rasul adalah ketika peristiwa penurunan wahyu yang pertama, iaitu di Gua Hira. Di Gua Hira ni lah. Di Gua Hira ni.
Ada ayat Al-Quran yang pertama yang diturunkan kepada Nabi. Ada ayat-ayat dia. 5 ayat tu. Ustaz yakin semua dah hafal Darjah 3 ni. Darjah 4 ni. Darjah 4 ni Ustaz yakin surah tu semua dah hafal. Kalau tak hafal lagi tu, kena hafal lah. Okey, baik. Baca dan fahami. Ustaz minta yang tadi. Yang tadi siapa baca tadi tu? Tolong sambung lah. Siapa tadi? Ketika Nabi saya. Okey, baca. Kena kuat sikit suara tu. Nabi Muhammad SAW berumur hampir 40 tahun baginda telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berizlah, yaitu mengasingkan diri di Hira yang terletak di Jabal Nur bagi menjauhkan diri dari kesesatan kaum jahiliyah. Okey, terima kasih. Pada berhenti dulu. malam Siapa ni? Auni Ke siapa baca? Ke siapa yang baca? Sebut nama. Auni Okey, tak apa. Sebab Ustaz tak boleh nak tengok gambar. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada Auni Okey, terima kasih Auni. Bacaan yang bagus. Baik. Jadi Ustaz, kita berhenti sebab Ustaz nak terangkan sikit lah supaya faham. Okey. Ketika Nabi, kita tengok mula-mula ni. Tengok mula-mula pertama sekali ni ketika Nabi Muhammad ni. Ni penting Ustaz nak kena ingat lah sebab biasanya soalan-soalan dia akan tanya pasal umur. Dia kena tanya. Okey, ketika Nabi Muhammad SAW berumur hampir 40 tahun. Bahasa mudahnya hampir 40 tahun ataupun kita boleh kata 40 tahun lah. Dia hampir 40 tahun ni kita kata 40 tahun. Hampir 40 tahun, kena ingat. Ketika Nabi Muhammad berumur hampir 40 tahun. Kena ingat. Baginda telah diilhamkan. Okey, diilhamkan ni maksudnya digerakkan hati lah bahasa mudah dia. Digerakkan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau diilhamkan ni sebenarnya tak mestinya digerakkan hati, tapi salah satunya digerakkan hati lah. Digerakkan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beruzlah. Beruzlah ni maksudnya apa? Kita tak nak bergaul dengan masyarakat lah. Mengasingkan diri. Kita tak nak duduk ramai-ramai. Nak duduk seorang-seorang dulu. Boleh. Nabi ada buat. Okey. Tapi tak boleh lama lah. Nabi buat sekejap je. Jangan kita macam tu juga. Bila dalam sekolah pun sama. Kena berkawan. Tapi kena pilih kawan yang baik lah. Berkawan pun tengok juga. Beruzlah ni Nabi. Nabi beruzlah mengasingkan diri ni. Dia asingkan diri daripada orang-orang yang tidak baik. Iaitu orang yang bawa sesat dan sebagainya. Kita pun dekat sekolah. Bila masuk sekolah nanti ataupun duduk di sekolah mana-mana lah. Tak kisah. Kena pilih kawan yang baik. Lepas tu kena beruzlah daripada kawan yang tak baik. Maksudnya kena duduk jauh-jauh daripada kawan yang tak baik ni. Tak payah berkawan lah. Masa mudahnya takut kita terikut dengan dia. Tapi janganlah sampai tak bertegur siapa. Bertegur juga siapa. Cuma tidak membuat sebagai kawan baik lah. Itu maksud Ustaz. Jadi penting Nabi dah ajar awal-awal lagi. Nak pilih kawan, nak pilih tempat sesuai, kena ambil yang baik. Kalau yang tak baik tu kita kena jauh-jauh lah. Beruzlah, sebab tu Nabi beruzlah tu. Diilhamkan lah, tapi digerakkan oleh Allah untuk beruzlah. Beruzlah ni maksudnya mengasingkan diri daripada masyarakat jahiliyah ketika itu. Okey, Ustaz bacalah. Beruzlah iaitu mengasingkan diri. Tahu kat mana ni? Okey, mengasingkan diri kat sini. Mengasingkan diri di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Jabal tu apa? Jabal tu maksudnya gua, bukit lah. Jabal tu bukit gunung, okey? Jabal tu maksudnya bukit dan gunung. Dalam bahasa Arab dia Jabal Nur, tapi orang panggil situ Jabal Nur kan. Di Gua Nur lah ataupun di Bukit Nur, ataupun kita boleh sebut di Jabal Nur lah. Jabal Nur bagi menjauhkan diri dari kesesatan kaum jahiliyah. Maksudnya masa ketika itu
di masyarakat dia ketika itu di Mekah sangat-sangat teruk. Dia bunuh dia bunuh bayi perempuan, baby perempuan dia bunuh. Dia apa lagi? Dia menyembah berhala. Sangat-sangat teruklah ketika itu, rasuah dan sebagainya banyaklah ketika itu berlaku di kota Mekah. Kaum Nabi lah ketika itu. Jadi Nabi ni dia tak nak bergaul dengan orang macam-macam tu. Jadi Nabi telah diilhamkan oleh Allah untuk berada di Gua Hira. Bila di Gua Hira itulah. Seterusnya kita baca. Baik. Ustaz minta banilah siapa Amar tolong baca Amar. Yang paragraf seterusnya. Paragraf apa panggil apa? Petikan yang seterusnya. Ataupun ni. Tolong baca. Amar. Amar. Ada tak Amar tu? Senyap je. Amar. Tak apalah orang lain. Orang lain. Amir Fayyad. Okey, boleh baca perenggan yang kedua. Kejap. Okey. Pada malam 17 Ramadan. Pada malam 17 Ramadan. Kira-kira 13 tahun sebelum hijrah bersamaan 610 Masihi, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika itu usia baginda genap 40 tahun. Melainkan Jibril menyuruh baginda. Malaikat. Bukan melainkan, malaikat. Malaikat Jibril menyuruh baginda membaca, tetapi baginda menjawab bahawa baginda tidak tahu membaca. Okey. Lagi, sambung lagi. Malaikat Jibril memeluk baginda dengan kuat sehingga baginda berasa lemas, lalu dilepaskan. Kemudian diulang-ulang sehingga 3 kali. Okey, terima kasih Amir Fayyad. Okey, bacaan yang baik. Okey. Baik, jadi macam tadi bila Nabi Muhammad kita ni, okey, kena cerita Nabi ni panjanglah. Bila Nabi ni dia nak pergi ke Gua Hira, dia dah masuk Gua Hira, okey. Pada malam 17 Ramadan, okey. Okey, 17 Ramadan, dan kena ingat kena hafal ni. Minta hafal pasal Nabi kita ni. Pada malam 17 Ramadan, kira-kira 13 tahun sebelum hijrah. Bersamaan, ni kena hafal, minta hafal 13 tahun sebelum hijrah, bersamaan 610 Masihi. Okey. Nabi kita. Nabi inilah pertama sekali Nabi kita, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika itulah Nabi kita bertemu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni ketua kepada siapa? Ketua kelas. Siapa? Ketua malaikat. Bila ketua ni maknanya bukan biasa-biasa lah, bukan malaikat biasa-biasa, tapi malaikat yang ketua dia punya datang jumpa Nabi. Iaitu nak memberikan wahyu yang pertama. Okey, kena beza ilham dengan wahyu.
Okey, macam masa atas ni kita baca tadi diilhamkan. Okey, jap, sorry. Tak nampak pula. Okey, diilhamkan. Betul tak? Tadi kita baca yang atas tu diilhamkan. Sebelum Nabi tak jadi Rasul lagi, kita akan sebut ilham lah. Okey. Allah akan bagi ilham dari bentuk mimpi ke apa tu, semua ilham lah. Tiba-tiba mimpi, kena pergi jumpa, kena pergi sini. Itu adalah ilham untuk para Nabi. Tapi bila wahyu, untuk para Rasul. Wahyu ni berbentuk Quran lah. Berbentuk kitab. Dia akan jadi orang panggil apa? Wahyu ni hanya diturunkan melalui melalui malaikat Jibril. Wahyu ni dia mesti tak mestinya melalui malaikat Jibril juga, tapi ada jugalah. Cuma nak bagi tahunya bila dia dah dilantik menjadi Rasul, Nabi Jibril pula, malaikat Jibril akan yang mula-mula ni dia akan bagi dia akan menurunkan wahyu lah kepada Nabi kita. Jadi bila kat sini ketua malaikat sendiri nak tunjuk hebat tak hebat Nabi kita, malaikat Jibril mendatangi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika itu tengok ni sini Ustaz garis ni. Kotlah pening kat mana Ustaz baca kan. Ustaz garis. Ketika itu usia baginda ni siapa? Baginda ni Nabi Muhammad lah. Kita tak sebutlah usia dia. Kita sebut baginda. Sebab apa? Baginda ni merujuk kepada orang yang tinggi darjatnya. Macam sultan. Kita tak sebut sultan kita dia. Kita akan sebut baginda. Baginda genap 40 tahun. Ketika tu memang baginda Nabi Muhammad SAW dah umur 40 tahun. Genap tu maksudnya cukup 40 tahun. Okey. Okey, selanjutnya kita sambung. Malaikat Jibril menyuruh baginda membaca. Malaikat Jibril ni suruh baginda membaca. Tu suruh apa tu? Membaca ni. Tapi tak apa, kita tengok dulu. Bagus. Malaikat Jibril menyuruh baginda membaca, tetapi baginda menjawab bahawa baginda tidak tahu membaca. Maksudnya baginda cakap, aku tak pandai membaca. Nabi kata, aku tak pandai membaca. Adakah kalau kita tengoklah, Nabi tak pandai membaca ni bagus ke tak sebenarnya? Kalau kita fikir logik, kita nampak mungkin kita rasa macam tak bagus lah. Kenapa Nabi tak boleh membaca? Patutnya Nabi kena pandai membaca lah. Betul tak? Kan Nabi orang yang paling hebat sekali. Mestilah dia kena pandai membaca. Tapi bagi Nabi, kalau tak pandai membaca itu baguslah. Sebab apa? Sebab Nabi, barulah Nabi ni dia tak ada, maksudnya bila Nabi Muhammad SAW ni tak pandai membaca, dia tak adalah dia pergi baca kitab-kitab lain, lepas tu dia buat kata, ini daripada Allah. Tak ada. Maksudnya, Nabi ni dia tak buat Al-Quran. Memang Al-Quran ni daripada Allah. Itu sebabnya Nabi kita tak boleh membaca. Kalau Nabi boleh membaca, orang akan tuduh, orang akan cakap Nabi ni tiru Bible ni. Nabi ambil daripada Bible ni. Tapi tak. Hakikat sebenarnya, Allah buat macam tu supaya Nabi ni tak boleh membaca. Supaya orang tak boleh nak kata kat Nabi ni tiru daripada kitab-kitab lain. Kitab-kitab agama lain tak ada. Nak kata hebatnya Allah buat. Kalau Allah buat Nabi pandai membaca, orang akan tuduh Nabi. Nabi tiru kitab. Nabi tiru apa? Kitab agama lain ni. Nabi baca Buddha ke apa kan, contohlah. Orang boleh cakap macam tu kan. Tapi Nabi tak pandai membaca. Bila Nabi tak pandai membaca, Nabi nak baca macam mana? Jadi bila turun ayat-ayat Al-Quran, orang tak boleh nak soal. Ya, sebab Nabi tak pandai membaca. Nabi nak baca kat mana? Itu cerita dia lah. Okey. Itu hebatnya kenapa Nabi tak boleh membaca. Kalau kita pandai membaca, nak cakap macam tu tak boleh lah. Sebab kita bukan Nabi. Kena faham tu. Nabi tak pandai membaca, saya pun tak payah baca lah. Tak boleh macam tu. Sebab kita bukan Nabi. Kita orang biasa. Nabi dijaga oleh Allah. Kita belum tentu lagi. Kita banyak buat dosa. Baik. Jadi seterusnya kita tengok. Ni 40 tahun. Malaikat Jibril. Dah baca tadi. Malaikat Jibril memeluk. Ni. Bila malaikat Jibril memeluk dengan kuat.
sehingga baginda berasa lemas. Kuat tak kuat malaikat Jibril dia peluk Nabi sampai Nabi rasa lemas, sampai rasa lemas ni tak boleh bernafas lah. Okey, lalu dilepaskan. Kalau rasa tak bernafas, malaikat Jibril lepaskan dia dan diulang-ulang lah. Malaikat Jibril akan ulang baca. Nabi tetap akan cakap aku tak pandai baca. Nabi tetap cakap sebanyak 3 kali. Kena hafal 3 kali ni pun kena hafal. Biasanya dia tanya soalan periksa. Okey. Baik. Seterusnya Ustaz nak minta baca barulah turun ayat Al-Quran, iaitu surah yang mesti hafal. Paling kurang 1/5. Tapi kat Sediti tak ada 1/5. Kena semualah. Jadi Ustaz nak minta baca. Siapa yang berminat nak baca ni? Volunteer lah, volunteer. Saya. Saya tu siapa? Sebut nama, sebut. Saya, Aisyah. Alisha. Okey, bagus. Boleh baca? Aisyah. Okey, baca. Selepas itu malaikat Jibril membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Barakallahu. Okey, terima kasih Alisha. Bacalah dengan Baca. Bacalah. maksudnya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhan mula. Betul lah, mula yang maha pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Okey, bagus. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Surah Al-A'laq ayat 1-5. Okey, terima kasih Alisha, bagus. Okey, bacaan yang bagus. Baik. Lepas tu malaikat bila cerita tadi tiga kali kan. Malaikat peluk, baca. Malaikat suruh baca. Lepas tu Nabi Muhammad kita sebut apa? Aku tak tahu membaca. Dia cakap Arab lah, tak cakap lah bahasa Melayu. Okey, jangan ingat bahasa Melayu pula. Okey. Jadi malaikat peluk lagi. Dia ulang sehingga 3 kali. Tetap Nabi sebut aku tak tahu membaca. Lepas tu barulah malaikat sebut. Ni baru keluar ni. Selepas itu malaikat Jibril membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Keluarlah ayat yang 5 ini. Nabi pun ikutlah. Masa tu Nabi ikutlah. Bila ni Nabi dengar. Okey, kita tengok dulu maksud ni apa. Yang tu seterusnya. Okey, maksudnya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Segumpal darah. Ni kenapa macam tu? Kenapa ayat pertama diturunkan kepada Nabi suruh baca? Bacalah dengan nama Tuhanmu. Maksudnya bila manusia ni, Nabi turun kepada Nabi ayat pertama adalah bacalah dengan nama Tuhanmu. Maksudnya kita kena kenal Allah dulu. Baca tu maksudnya kena mengaji lah, kena belajar. Kena belajar pasal Allah dulu, bukan belajar pasal matematik dulu. Ni nasihat pada ustaz lah pada semua. Kena belajar pasal Allah dulu. Tuhanmu tu siapa? Allah kita. Bacalah tu maksud dia baca. Baca tu kena belajar lah pasal dia. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah.
Maksudnya, ni penting lah. Ni dari tafsir ulama' sebut. Bacalah ni kena mengaji. Kenapa ayat pertama turun kat Nabi? Kenapa? Kena belajar lah. Dia nak suruh manusia kita ni, kita semua ni, umat Nabi ni, kena belajar dengan nama Tuhanmu. Maksudnya, belajar nak kenal Allah dulu. Belajar kenal Allah dulu. Kelas tauhid tu, yang belajar tauhid tu, tolonglah belajar betul-betul tauhid. Jangan terpesong pula. Tu penting kena kenal Allah dulu. Bacalah. Lepas tu bacalah tu maksudnya kena belajar. Ayat yang pertama turun kepada manusia, Nabi Muhammad lah. Pada Nabi Muhammad adalah suruh kita belajar. Jadi penting sangat-sangat belajar ni. Sampai ayat pertama turun pada Nabi pun bacalah. Iqra' tu maksudnya belajar. Okey? Baiklah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Ini nak cerita sifat-sifat Allah yang maha pemurah. Allah ni bagi. Allah tak kedekut pun. Maha pemurah ni maksudnya Allah tak kedekut pun. Kalau tak orang-orang kafir, orang-orang bukan Islam ni, Allah tak bagi pun. Dia boleh dapat air ke dapat duit ke tak dapat pun. Tapi Allah bagi juga. Sebab apa? Allah maha pemurah. Okey, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Ni tak apalah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam ni maksudnya Al-Quran lah. Kalamullah. Okey, kalamullah tu Al-Quran. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Allah yang mengajar kita sebenarnya. Okey, kalau nak cerita bab sains dalam Al-Quran banyaklah. Ustaz boleh cerita kalau bab sains dalam Al-Quran ni memang banyak. Cerita dia. Bila Allah cerita dulu pasal sains tu, barulah orang dapat temu apa yang dalam Quran tu sebut betul rupanya. Itu banyak benda sebenarnya. Tapi tak apalah, itu biar dulu. Jadi, surah ni adalah surah yang pertama. Dan mesti murid-murid Seriti memang hafal lah. InsyaAllah dah jam 4 ni, Ustaz rasa semua hafal kot. InsyaAllah. Jadi Ustaz nak minta seorang baca. Siapa? Siapa dia? Siapa dia tu? Sebut nama. Auni, bagi orang lain dulu. Auni dah baca tadi. Bagi orang lain dulu. Siapa sayang Auni? Sayang Auni, Alisha, Asim. Siapa lagi tadi? Amir Fayad. Amma senyap tadi ni. Mana? Amma ada tak ni? Ustaz nak Amma baca lah. Amma? Okey, tak apa. Orang lain. Amma sibuk kot. Baik, orang lain. Hasha. Hasha. Minta Hasha baca lah. Lepas Hasha, kalau ada Rabi'atul, Ustaz nak Rabi'atul pula. Bersedia Rabi'atul Peristiwa itu baginda pulang ke rumah dengan perasaan takut dan mental. Okey. Kuat sikit kuat sikit bagi kawan dengar suara. Sampai sahaja di rumah baginda tak dengar. Tak dengar. Kuat sikit. Tak dengar. Ustaz dengar tapi kawan-kawan tak dengar. Kesian pula. Dia nak kawan-kawan nak dengar suara Hasha ni. Lama tak jumpa kan. Sampai dekat kuat sikit. Sampai sahaja di rumah baginda menurut isterinya Khadijah supaya menyelimutkannya. Okey, tak apa, berhenti situ, berhenti. Okey. Terima kasih Hasha. Baik. Okey. Selepas peristiwa itu, Ustaz baca dan tengoklah. Okey. Tak nampak pula. Okey, selepas peristiwa itu baginda pulang. Tutup mikrofon Tolong tutup mikrofon. Selepas peristiwa itu baginda pulang ke rumah dengan perasaan takut dan gemetar. Yalah, tiba-tiba malaikat jumpa. Kalau kita jumpa, bukan kita lah.
Kamu lah. Kamu tengok cerita hantu pun nak pergi tandas pun takut, betul tak? Tiba-tiba ni lagi hebat daripada hantu, iaitu malaikat tiba-tiba jumpa Nabi. Kan? Jadi Nabi bila balik rumah dia rasa takut lah. Nak hebat tak hebat malaikat ni, jangan main Sekali dia libas sayap je boleh hancur bumi. Malaikat ni. Kehebatan malaikat ni. Tapi lebih hebat lah daripada cerita-cerita hantu yang kamu duk takut tu kan. Tapi nak ceritanya macam biasalah, Nabi pun manusia. Bila selepas peristiwa itu baginda pulang, dia balik ke rumah dengan perasaan takut dan gemetar. Terkejut lah. Bahasa mudahnya terkejut lah. Kadang takut dan terkejut lah. Gemetar tu mesti sebab kita terkejut, betul tak? Okey. Jadi bila dia sampai ke sana, sampai saja di rumah baginda menyuruh isterinya Khadijah supaya segera menyelimutkannya. Sebab apa? Sebab ialah bila orang takut, badan dia akan jadi sejuk. Tangan dia akan sejuk. Jadi selimut terus. Baginda Nabi kita SAW ni suruh Khadijah menyelimutkannya. Supaya apa? Dia macam tengah takut kan. Bila orang takut kan, kalau kita tengok cerita hantu pun orang takut duduk main selimut kan. Samalah. Tapi kencing. Apa dia? Tak dengar lah. Siapa cakap ke? Jadi samalah. Sifat manusia macam tu lah. Okey. Jadi Ustaz nak minta seorang baca yang bawah tu pula. Yang ni Ustaz garis ni. Okey. Nanti nak cari susah pula. Okey, baik. Seterusnya Ustaz nak minta siapa selain Hasha tu. Rabi'atul tadi Ustaz cakap kan. Okey, Rabi'atul. Boleh baca tak? Khadijah pun menyelimutkan baginda dan menenteramkan perasaan suaminya itu. Okey, sambung lagi bawah. Apabila perasaan baginda kembali tenang, baginda pun menceritakan kepada isterinya segala perkara yang telah berlaku di Gua Hira. Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW berjumpa Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah yang juga merupakan seorang penganut agama Nasrani. Waraqah bin Naufal menjelaskan bahawa baginda telah didatangi oleh malaikat Jibril dan dilantik menjadi rasul. Okey, bagus. Terima kasih kepada Rabi'atul. Bacaan yang baik. Khadijah. Okey, kita baca yang tadilah. Khadijah pun menyelimutkan baginda dan mententeramkan perasaan suaminya itu. Okey, bagus. Ini sifat seorang isteri yang baik, iaitu tak ada banyak tanya. Orang dah letih-letih, tak ada banyak tanya. Terus ikut je, menyelimutkan dan tenteramkan supaya kita orang tahu orang tu tengah gemetar dan takut ketika itu. Nabi tengah gemetar dan takut ketika itu. Okey, jadi apabila perasaan baginda kembali tenang, okey, bila dah Nabi dah okey, bila Nabi kita dah okey dah, baginda pun menceritakan kepada isterinya. Nabi pun ceritalah apa yang jadi tu, segala perkara yang telah berlaku di Gua Hira itu. Okey, jadi Khadijah pun rasa pelik lah. Apa yang dia cerita tu rasa pelik lah mula-mula kan. Jumpa malaikat apa semua. Dia tak tahu lagi lah tu malaikat dan sebagainya. Nabi Muhammad tak tahu pun tu malaikat lagi. Jadi Khadijah pun dia nak tanya. Khadijah ni dia ada sepupu dia. Sepupu dia ni orang pendeta lah, bahasa mudahnya pendeta. Orang yang ada ilmu lah. Ilmu kitab-kitab lama. Agama Nasrani. Pendeta ni orang yang ada ilmu kitab-kitab lama lah. Orang panggil pendeta lah. Bahasa mudah dia. Orang yang ada ilmu kitab-kitab
Alkitab ataupun kitab-kitab lama ni, kitab-kitab Nasrani, kitab-kitab Bible lama, orang panggil kitab-kitab. Jadi Khadijah ni dia bawa lah Nabi kita. Okey, kita tengok kat sini. Khadijah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa Nabi kita berjumpa dengan Waraqah ibnu Naufal ataupun Waraqah bin Naufal lah untuk bahasa Melayunya macam itulah, Waraqah bin Naufal. Okey. Waraqah ni dia adalah orang yang orang panggil pendeta tu lah, sepupu kepada Khadijah. Ketika tu dia dah tua rasanya. Dia dah tua masa tu. Waraqah ni dah tua pada ketika itu, sepupu Khadijah, yang juga merupakan seorang penganut agama Nasrani. Dia pendeta lah, orang yang banyak ilmu. Ketika itu dia ni bahasa mudahnya, orang yang banyak ilmu mengenai kitab-kitab lama. Kitab-kitab lama ada dah sebut pasal Nabi Muhammad kita. Okey, kitab-kitab dulu cerita dah sebut banyak mengenai Nabi Muhammad. Dalam cerita. Ya, kitab-kitab zaman dahulu dah menyebut mengenai kedatangan Nabi Muhammad ni. Bila dah sebut, jadi orang-orang yang mengetahui kitab-kitab tu je yang akan kenal Nabi Muhammad ni macam mana. Ketika itulah pada zaman Nabi tu. Jadi Waraqah ni adalah orang yang bila didengar je pasal kisah tu, Waraqah pun cakap apa? Okey, Waraqah bin Naufal yang bawah sekali tu kita baca, Waraqah bin Naufal menjelaskan bahawa baginda telah didatangi oleh malaikat Jibril. Maknanya masa tu Nabi tak tahu pun tu malaikat Jibril, tapi Waraqah cakap apa? Itulah malaikat Jibril. Dan Nabi telah dilantik menjadi Rasul. Seperti Nabi-Nabi yang sebelum ini. Nabi Musa ke, Nabi Ibrahim ke, Nabi Ismail ke. Semuanya Rasul lah, Rasul. Dia telah dilantik menjadi Rasul. Nabi-Nabi dulu pun sama je. Malaikat datang dan menurunkan wahyu. Jadi apa nak cerita kat sini? Apa nak ceritakan kat sini adalah ketika itu Nabi sendiri pun tak kenal lagi malaikat tu macam mana. Nabi masa tu ialah mula jumpa sesuatu yang menakutkan seperti malaikat ni yang hebat ni. Jadi terkejut lah. Bila Nabi terkejut, Nabi balik rumah. Okey, isteri dia Khadijah tenteramkan dia dah okey. Terus bawa pergi jumpa Waraqah. Okey, jumpa Waraqah. Bila jumpa Waraqah, Waraqah kata apa? Kena ingat nama-nama ni. Nama-nama yang disebut tu kena ingat. Waraqah ni kata apa? Waraqah kata Nabi ni adalah Rasul akhir zaman. Bahasa mudahnya lah. Dan yang peluk dia tu ketika di Gua Hira tu adalah malaikat Jibril. Barulah dia tahu. Baru masa tu lah Waraqah ketika tu dah tua lah. Dan adalah cita-cita dia nya. Waraqah kata dia nak bantu dan sebagainya lah ketika itu. Tapi dia nak buat macam mana? Waraqah dah ketika itu dah sangat tua. Okey, baik. Jadi itulah antara cerita sirah Nabi, permulaan turunnya ayat-ayat suci Al-Quran. Yang pertama iaitu surah Al-Alaq tu 1 hingga 5. Sangat-sangat penting lah bagi kita semua murid-murid darjah 4 ni. Ustaz pesan tadi iaitu belajar mengenai agama. Penting, memang betul. Matematik ke, bahasa Inggeris ke, semua itu penting. Tapi yang lebih penting adalah kita kenal Allah, kita kenal Nabi. Itu lagi penting. Kita mungkin bolehlah jadi ustaz pesawat. Kita mungkin bolehlah jadi doktor ke, jadi engineer ke, jadi cikgu ke. Ikutlah jadi apa-apa pun. Jadi bomber ke, polis ke, apa semua yang kita suka tu, nak jadi askar ke. Tapi yang paling penting adalah ni, hati kita ini di mana? Kita dah kenal belum Allah? Kita dah kenal belum Nabi kita Muhammad SAW? Itu penting. Walaupun kita dah pandai matematik ke, tapi jangan tinggallah Allah, janganlah tinggallah Nabi kita. Ini penting. Sebab Ustaz tengok ramai tak suka jawi. Bukan kat sini lah, kelas ni okey, Alhamdulillah. Tak suka jawi, tak suka baca Quran. Itu satu perkara yang tidak bagus lah. Benda macam tu kita kena suka. Dalam masa sama kita kena suka jugalah matematik, sains dan sebagainya. Ni sampai suka, ni ada yang suka sains, tak suka subjek akhlak ke apa semua, tak suka. Tapi suka sains je. Tak boleh lah.
Kena kalau contoh je ustaz bagi tahu ni, ustaz tak tahu lah siapa kan. Contohnya suka bahasa Melayu je. Tak boleh juga. Tak boleh, dia kena suka semua. Yang tak suka tu kena belajar suka. Okey, kena belajar suka. Sebab semua agama, semua ilmu yang penting. Tapi yang lebih penting adalah ilmu kena Allah tu lah. Kena Allah dan nabinya. Itu lagi penting lah. Semua ilmu penting, tapi kena juga belajar mengenai ini sampai kita duk orang panggil apa, terfikir-fikir pasal benda yang tak elok. Contohnya terfikir-fikir benda tak elok ni macam mana? Kita selalu duk bayang Iron Man lah, Spiderman lah kan. Itu benda yang tak elok lah. Bukan tak elok, boleh je, tapi kita hanya duk fikir benda tu, kita tak fikir. Alamak, tak fikir Nabi kita ni macam mana. Kita nak fikir macam mana, kita pun tak tahu. Betul tak? Nak fikir macam mana pasal Nabi, sebab kita tak tahu. Tapi kalau pasal Iron Man, semua tahu. Oh, ni alat dia macam ni. Ni apa, pasal Spiderman tahu dia boleh berjalan atas dinding lah, apa semua kan. Macam-macam. Tapi kalau pasal Nabi, umur Nabi dapat jadi Rasul bila? Tak tahu dah. Beza sangat tu. Jadi ustaz nak tolonglah. Okey, kena tahu pasal Nabi kita, Nabi Muhammad ni. Kalau siapa dapat mimpi jumpa Nabi tu baguslah. Tu bagus. Tu nikmat yang paling hebat lah. Nak mimpi jumpa Nabi tu, siapa dapat jumpa Nabi peringkat umur kamu ni, insya-Allah lah boleh jadi ulama lah nanti. Okey, tak apa. Baik, jadi aktiviti kita ustaz nak ustaz tanya dan kena jawab lah. Lepas tu kita akan habislah kelas kita. Okey. Tak payah perbincangan dan kumpulan lah. Kita tak buat perbincangan dan kumpulan lah. Tak payah online ni kumpulan macam mana. Okey. Baik, ustaz nak tanya soalan yang pertama, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruzlah di Gua Hira. Apakah sebabnya? Siapa nak jawab? Boleh buka mic dan sebut nama. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruzlah di Gua Hira. Tak dengar tadi. Tak dengar. Saya nak baca. Sebut nama. Auni. Okey. Boleh ni lah. Jawapan dia apa? Sebab Nabi Muhammad SAW beruzlah di Gua Hira. Apakah jawapan dia? Sebab apa? Dia tidak merasakan diri dari Tak dengar. Ustaz tak dengar. Tolong ulang balik dengan kuat sikit suara. Tak dengar lah Ustaz. Ya. Tak dengar. Tak dengar. Kena kuat sikit ni, suara kuat sikit ataupun pakai earphone ke. Kalau tak pakai earphone boleh cabut lah. Okey, jawapan dia sebab. Sebab dia apa? Tak dengar. Sebab dia nak asingkan diri. Sebab nak mengasihkan. Tak dengar. Okey, tak apa. Ustaz dah dengar. Tak apa. Baik, terima kasih Hauni. Hauni cakap apa? Sebab Nabi Muhammad SAW beruzlah di Gua Hira adalah sebab nak mengasingkan diri tadi kan. Okey, beruzlah tu maksudnya dah mengasingkan diri. Jadi jawapan dia sebab apa dia nak mengasingkan diri tu? Itu soalan dia. Sebab apa Nabi Muhammad nak mengasingkan diri? Siapa nak jawab? Siapa nak bantu Auni? Sebab apa Nabi Muhammad kita ni nak mengasingkan diri daripada masyarakat? Ustaz dah sebut tadi dan ada jawapan dekat atas tu. Dekat muka surat tadilah. Siapa-siapa nak baca boleh tengok balik jawapan dia dalam tu je. Dan boleh bagi tahu, buka mic dan minta nak cakap, bagi tahulah jawapan dia dan bagi tahu juga nama. Saya. Apa Ustaz? Saya. Nama. Saya. Nama. Amir. Apa Ustaz? Jawapan dia. Amir. Amir. Dah siap. Jawapan dia Amir Fayad. Nabi Muhammad SAW beruzlah kerana untuk menjauhi diri dari kesesatan kaum jahiliyah. Okey, bagus. Terima kasih Amir. Baik. Betul. Jawapan dia adalah
Sebab Nabi nak menjauhkan diri daripada kesesatan kaum jahiliyah ketika itu. Okey. Dan juga satu lagi jawapan dia sebenarnya bukan satu, dua. Sebab dia diilhamkan oleh Allah. Tadi kan ada ilham kan tadi kan. Diilhamkan oleh Allah. Itu juga adalah salah satu sebab kenapa Nabi beruzlah. Ilham Allah dah ilhamkan kat dia supaya mengasingkan diri. Itu salah satu. Jadi dua jawapan lah kat situ, okey? Baik. Yang seterusnya soalan yang bilakah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu? Bilakah Nabi kita menerima wahyu? Ada jawapan dia dekat atas. Ustaz nak minta seorang baca jawapan dia. Cari di manakah jawapannya? Siapa nak jawab? Bilakah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu? Ada kat atas tu jawapan dia. Kena tulis tarikh siap lah. Dia ada tarikh dia. Cepat. Siapa ni? Masa. Okey, Ustaz pilih Alishah lah. Alishah. Bilakah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu? Bila Nabi kita menerima wahyu ni? 40 tahun. Bila? Dia tanya bila kena sebut tarikh. Dia tak tanya umur berapa, okey? Farhad bagus jawapan tu betul. Kalau dia tanya umur, jawab 40 tahun betul. Tapi dia tak tanya umur, dia tanya bila. Bilakah tu kena tulis tarikh. 13 tahun. Ada. Ustaz. Yes. Ni 13 tahun. 17 Ramadan. Yang jawapan dia ni. 17 Ramadan. 13 tahun. 17 Ramadan. Cuba baca seorang. Pada 17 Ramadan. 17 Ramadan. Kira-kira 13 tahun sebelum hijrah. Bersamaan 610 Masehi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam situ saja. Okey, jadi jawapan dia. Okey, yang lain. Okey, sabar dulu. Pada malam 17 Ramadan, kira-kira 13 tahun sebelum hijrah. Bersamaan 610 Masehi. Itulah jawapan dia. Tak payahlah tulis Nabi Muhammad dia datang ni, tak payah. Dia nak tanya tarikh je. Tarikh dia tu lah. Itu tarikh dia. Okey. Bilakah ni kena jawab bila. Esok ke, hari ni ke, 17 hari bulan ke, itu. Bila tanya bila, kena jawab macam tu. Tak boleh jawab umur 40 tahun. Tak kena. Okey, Farhad boleh Boleh Farhad? Senyap je Farhad. Boleh Boleh. Okey, bagus. Boleh. Baik, jadi hafal surah tak payahlah yang tu. Memang dah hafal lah. Dah. Okey, sambung. Saran bukan saran ni sebenarnya. Saran mengenai nama di bawah. Dia role lah, role. Bahasa mudah dia sambung role dia. Role dia sebagai apa? Khadijah binti Khuwailid. Role dia sebagai apa? Dia sebagai siapa? Sebagai isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bawah ni pula. Ni bawah ni. Waraqah dengan ni sebagai isteri, dan ini adalah sebagai siapa? Waraqah sebagai apa? Sepupu Khadijah. Okey, itu sahaja jawapan dia. Senang. Kena hafal lah, kena ingat tu. Baik, jadi setakat itu sahaja kelas kita. Jadi kerja dia boleh buka buku aktiviti tu. Warna kuning tu kan? Warna kuning rasa Ustaz. Warna kuning tu buat tanda dulu muka surat 1 dan 2
kena buat. Okey, kena buat. Ustaz akan minta hantar, bukan hari ni pun tak apa. Paling kurang hari cuti ni kena hantarlah kerja tu. Ustaz nak tengok tulisan seorang demi seorang. Muka surat berapa? 1 dan 2 sahaja. Tanda. Surat 1 dan 2. Buku aktiviti tu. Ya. Buku aktiviti. Ya. Baik, jadi setakat itu sahajalah kelas kita. InsyaAllah kita akan jumpa pada kelas-kelas yang akan datang. Diam lah Lina. Okey. Ustaz harap semua bersiap sedia untuk belajar. Jangan banyak bermain lah. Okey. Setakat itu sahaja kelas kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada kelas-kelas yang akan datang. Ustaz ucapkan terima kasih kepada sebab komitmen lah sebab ada kat sini. Satu dan Jadi, dua ya? ya 1 dan 2. Satu dan dua tu. Satu. Okey, tanda. Baik, jadi kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lambai. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye. Bye. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz.